Oh, kenyataan pun jerit. Soal berapa dah Nakib? Nabil. Muka surat 137 Ustaz. Dekat nisab untuk curi. 137. Yang baris tu berapa Kami Zalika Aidan. Yang 137 tu yang nombor 4. Wa min zalika hilaf yang Belum baca lagi tu. Baca dah kan? Kita baca sikit sampai baidah tu. Yang baidah kan? Baidah dengan baid. Kemudian saya tanya apa beza antara baid dengan bir. Dah jumpa dah jawapan? Mak apa beza baidah dengan bir? Baidah dengan bir. Dah Ustaz tanya. Apa beza antara baid dengan bir? Baidah dengan bir. Cantik mak. Kalau baid dengan baidah, beza dia telur jantan, telur betina kan? Ya ke? Telur pun ada jantan betina? Ustaz kan aku tahu, saya tak tahu kan. Baid dengan baidah, bezanya ialah baid tu telur, baidah sebiji telur. Baid. Oh. Macam cat dengan a cat. Macam tu lah. Baidah telur, bid tu sebiji telur. Zaid, no. Tapi apa beza antara baid? Baid tu telur dengan bid. Oh, baid dengan bid. Beza dia. Nak tahu beza dia? Ke dah tahu dah? Nabi dah tahu dah Nabi? Beza dia baris. Tu baris atas, tu baris bawah. Lain sama je. Makna dia kalau baid tu makna telur, bid tu makna dia putih. Oh, putih. Bid tu makna dia putih. Tapi putih tu jamak. Dia mufrad dia abyad. Jamak dia bid. Jamak dia bid. Warna abyad kan? Oh, jamak bid. Abyadun tu putih. Al-Quran sebut wa minal jibali judadun bidun. Bid. Wa humrun. Judadun bidun. Mak cantik lah mak. Putih. Okey, jamak kepada abyad. Bid. Kalau jamak kepada ahmar, kepada ahmar, merah. Jamak dia apa? Nabi, apa jamak dia? Kan saya dah baca tadi wa minal jibali judadun bidun wa humrun. Humr. Ahmar, humr. Asfar. Asfar. Bunyi nak suara sikit. Asfar. Sufrun lah kot. Sufrun. Sufrun. Jimalatun sufrun. Asfar sufrun. Humrun kot. Sufrun. Azraq. Azraq. Bunyi nak suara. Azraq. Zurqun Ustaz. Zurqun. Akhdar. Khudrun. Khudrun. Dah mudah tu. Okay. Aswad. Saudun. Sudun. Seed. Cik Ustaz. Mak tengok muka Ustaz kelakar. Aswad. Dia pandang ni. Aswad. Dia tengah tengok. Ada Quran dia ada ayat yang sama. Sambungan ayat tu wa gharabi busud. Sud. Dia bahasa Arab ni warna dia boleh dijamakkan. Putih-putih, merah-merah. Jamak boleh.
Ya, letak kat Itu kalau muzakkar jamak dia macam tu. Atau wazan fu'lun jamak dia. Akhdar, khudrun, azraq, zurqun, asfar, sufrun, ahmar, humrun. Dan begitulah seterusnya. Tapi kalau sekiranya warna boleh dimuzakkar dan boleh dimuannas. Hadza qalamun aswad. Ini pen warna hitam. Okey. Hadhihi sayyaratun. Kereta warna merah pula. Sayyaratun. Hadza qalamun ahmar. Sebab qalamun muzakkar. Ahmar. Hadhihi sayyaratun. Mana ni? Tahu 5 dah ni kan? Hamra Ustaz. Hamra. Jangan buat tambah butah lah. Ahmarah pula. Kalau tu orang Arab dengar apa pening. Okey, hamra. Okey, kalau hijau dipanggil apa dah? Makna dia hijau. Khadra. Biru. Biru. Benda biru. Biru muannas. Cepat. Kita belajar bahasa Arab sekejap. Azraq. Dah. Muannas. Zarqa. Okey. Kuning, safra. Dan begitulah seterusnya. Okey. Kalau putih, Bayda Ustaz. bayda. Al-wardatul bayda. Kalau hitam, sauda, habbatus sauda. Kalau yang muannas ni boleh jamak tak? Kalau muzakkar boleh jamak. Ahmad jadi humr. Kalau hamra jamak dia apa? Ahmad Daniel tak jawab-jawab, senyap je. Cuba jawab sikit. Muannas kepada hamra, apa dia muannas dia? Itu muannas pula dah. Jamak kepada hamra, apa jamak dia? Humrun Ustaz. Humrun jamak kepada ahmar. Jamak kepada hamra pula ni. Dia tak sama, dia tak sama. Lain. Tak tahu Ustaz. Kalau bahasa kita kena gandakan kan? Merah-merah. Jadi hamra-hamra. Okey, dia jamak muannas salim jamak muannas salim. Hamra jamak dia hamrawat. Bayda baydawat. Zarqa zarqawat. Dan seterusnya. Itulah. Okey. Puan-puan dapatlah vocab sikit kan? Taklah jahil sangat. Warna pun jahil. Okey. Bid wa bait. Okey. La'ana Allah sariqa yasriqu baydatan fatuqta'u yaduhu wa yasriqu al-habla fatuqta'u yaduhu. Okey. Ini mazhab yang mengatakan bahawa pencuri asal nama curi je, curi sikit ke curi banyak semua kena potong tangan. Apa dalil dia? Satu, Quran tu
adalah berbentuk wasariqu wasariqatu. Dia berbentuk am, bentuk am. Pencuri potong tangan. Am, mana-mana pencuri ya. Okey. Dalil lagi-lagi yang menyokong pendapat mereka selain daripada am fil Quran ialah hadis. La'anallahu sariqa yasriqu baydatan fatuqta'u yadu. Okey, baydah tu juri telur. Wa yasriqul habla tali fatuqta'u yadu. Jadi nampak benda ni benda kecil. Okey. Wa khalafahum fi dhalika al-jumhur. Okey. Al-jumhur lahum ra'yun mukhalif. Fara'au takhsisul ayah bima warada minal asar dalan ala anna al-qat'a innama yajibu inda sariqah qadri muayyan minal ma. Hadha ma ra'yul jumhur. Yani laysa kullu ma yusraq walakin yasriq qadran muayyanan. Kena ada nisab dia. Faqad warada an Aisyah anna qalat qala Rasulullah SAW la tuqta'u yadu sariqi illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Dalil mereka ialah hadis Aisyah, as-sariq la tuqta' yadu illa idza saraqa rubu' dinar atau aksar. Wa hadha qaul Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz والليث بن سعد والشافعي يعني كثير يعني هذا رأي الجمهور وبه خصصوا آية السرقة تخصيص آية السرقة بهذا الحديث كما ذهب مالك إلى وجوب القطع عند السرقة أي متاع قيمته 3 دراهم فصاعدا لما روي من أن رجلا سرق جحفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقطع يده يعد أن أمر أن بعد أن أمر فقومت بثلاثة دراهم. Okey, عند الجمهور ربع دينار. عند Imam Malik النصاب هو 3 دراهم فصاعدا. Imam Malik. Dalil Imam Malik هو هناك حديث يدل على ذلك لأن في قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سرق فتقطع يده. ماذا كان يسرق جحفة. جحفة يعني قطعة من الثمن من السمن. Itu seketul minyak sapi. Dia curi seketul minyak sapi. Jadi waqudira qimah hadhihi al-juhfah 3 dirham. Okey. Maknanya seketul minyak sapi itu pada zaman Nabi adalah lebih kurang 3 dirham lah pada pandang Imam Malik. Okey. Kena ada minyak sapi ni. Israf, minyak sapi ni dibuat daripada apa, Israf? Lembunya lemak. Dibuat daripada apa? Minyak sapi? Daripada ni, lembunya apa? Lemak. Lembu punya lemak. Ya. Rasanya. Rasanya dia pun tak pasti tu. Ahmad Daniel tahu tak? Minyak sapi tu dibuat daripada apa? Tak silap daripada lemak lembu. Lemak apa? Lemak apa? Lemak unta, lembu macam tu lah. Lemak unta ataupun lemak lembu macam tu lah? Lemak kambing tak? Tak sure. Aizat macam mana pula Aizat? Ni susu Ustaz. Susu apa? Susu lembu sapi. Susu lembu. Nabi macam mana Nabi? Tahu macam Aizat. Okey. Minyak sapi tu sebenarnya dibuat daripada susu lembu. Bukan buat daripada minyak, bukan daripada lemak, daripada susu.
Sebab tu peribahasa Melayu mengatakan bahawa lembu punya susu, sapi dapat nama. Okey. Benda tu dibuat daripada susu lembu. Sebab tu apabila dah siap bahan tu, kena panggil lah minyak lembu. Tapi tak. Dipanggil minyak sapi. Sapi yang dapat nama. Sedangkan susu tu susu lembu. Itu peribahasa tu. Okey. Dia kurang macam Ishraf buat kerja, Aizat dapat nama. Macam tu lah. وذهب الحنفية إلى أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم. Okey, mazhab Hanafiyah pula ialah nisab dia ialah 10 darahim, 10 dirham. Lima ruwiya min annahu sallallahu alaihi wasallam qata'a fi sirqati mijannin. Mijannin ni macam baju besi lah. وقد روي عن ابن عباس وعمر بن شعيب عن أبيه عن جديه أن قيمته كانت 10 دراهم وبذلك خصصوا الآية. Masing-masing ada dalil masing-masing. Macam mana mereka nak taksiskan ayat yang umum wasariq wasariqatu tu. Okay. Ada yang pakai umumnya. Itu pendapat ahli zahir. Ada yang kata rubu' dinar, ada hadis. Ada mazhab yang mengatakan tak, 3 dirham, mazhab Malik, sebab ada hadis yang dipakai untuk taksis. Mazhab Hanafi pula 10 dirham. Kenapa? Ada hadis juga yang mereka pakai untuk taksiskan ayat, umum ayat tu. Ni nampak tak macam mana fuqaha khilaf dalam am dengan khas. Macam mana nak taksis tu? Masing-masing ada hadis masing-masing untuk taksiskan. Lepas tu timbul khilaf. Kama dhahaba akharun min al-fuqaha ila anna al-qat'a fi 5 darahim la fi aqall wa huwa ra'i Sulaiman bin Yasar wa ibn Abi Layla wa ibn Shuburmah lima ruwiya lahum min anna qimat al-mijan alladhi qut'a fihi Rasul kana 5 darahim. Okey, hadis yang sama tetapi tafsiran berlainan. Ada sebahagian fuqaha mengatakan 5 dirham. Kenapa? Nilai baju besi yang mijan tadi itu ialah 5 dirham pada pandangan mereka, bukannya 10 dirham. Riwayat Imam Katsir 5 dirham. Rawau anna Abu Bakrin qata'a fi mijannin qimatuhu 5 darahim. Ini mereka kata itu zaman Abu Bakar potong tangan orang yang curi baju besi ni, yang qimah dia ialah 5 darahim, 5 dirham. Okey. Ada hadis lain lagi, wa Abi Hurairah la qata illa fi 4 darahim fa aksar wa huwa ra'yu Sa'id al-Khudri wa qila fi dirhamin fasa'idan wa qaul Utsman al-Butti wa ruwiya an Abdullah ibn Zubair. Dia banyak riwayat. Ada yang kata 4 dirham, ada kata 5 dirham, ada yang kata 1 dirham. Besok. والذي يلاحظ أن تخصيص آية السرقة بهذه الآثار يتفق مع ما ذهب إليه الجمهور من جواز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد إذا كان صحيحا، ولكنه لا يتفق مع رأي الحنفية، ولذلك اضطروا إلى أن يدعوا الشهرة للأثر الذي خصصوا به الآية، ولكن يلاحظ أن الأثر الذي زعموا أن الآية قد خصصت به واقعة حال لا تفيد التخصيص، لأن قطع الرسول في مجن قيمته 10 دراهم لا يدل على أنه لا قطع فيما دون ذلك إلا إذا اتصل بهذا الفعل قول أو عمل يدل على ذلك. Okey,
Jadi secara ringkasnya kita kata bahawa berdasarkan kepada perbincangan ini memang boleh kita kata fuqaha menerima taksis ayatul sariqah fil hadis. Fil hadis hadis itu khabar ahad lah. Idza kana sahihan. Tetapi itu tidak sesuai dengan pendapat Hanafiyah. Hanafiyah kata hadis tak boleh taksis Quran. Hadis ahad tak boleh taksis Quran. Okey. Jadi macam mana pula mereka pakai hadis ni? Hadis ni ada ahad juga. Tapi mereka mendakwa untuk sesuai dengan pandangan mereka mengatakan hadis ini masyhur. Jadi oleh kerana hadis itu masyhur ni macam nak sampai dekat dengan tawatur lah, mutawatir lah. Bawah lagi, tapi dekat dah nyata sebab masyhur sangat. Maka mereka kata oleh kerana hadis ni hadis masyhur, dia lebih kurang mutawatir saja, mutawatir juga, maka dia boleh taksis ayat. Okey? Tapi kata pengarang, hadis yang digunakan oleh Hanafiyah ini sebenarnya kalau ikut betul-betul tak boleh nak taksis berdasarkan pandangan mereka. Sebab apa? Sebab apabila Nabi potong tangan orang yang mencuri satu barang bernilai 10 dirham, adakah itu menunjukkan nisab hanyalah 10 dirham? Sebab itu perbuatan Nabi. Kecuali kalau Nabi kata tidak boleh potong tangan kecuali 10 dirham ke atas. Baru boleh pakai. Kalau tak ada hadis, Nabi potong tangan, adakah itu menunjukkan 10 dirham adalah nisab? Cuba fikir. Tidak kan? Mungkin nisabnya 8 dirham contohnya. Dah ni dah 10 dirham, kira lebih lah ni. Potong lah. Itu contoh. Sebab dia hanyalah perbuatan, tidak disokong oleh perkataan. Jadi dalam hal ini nampaknya kaul jumhur lebih kuat. Sebab dia ada perkataan. Iaitu apa ni? Ada tadi? Okey, la tuqta yadu illa fi rubu' dinar fasa'idan. Itu jelas. Okey, boleh faham tentang perkara ni? Okey, kita ambil contoh lain. Ni idza ikhtalafa hukmul 'am ma'a hukmil aqas minhu. Apabila berlaku pertentangan antara hukum am dengan hukum yang lebih khusus. Okey, dalam masalah yang sama. Fadalla ahaduhuma ala hukmin yukhalifu ma dalla 'alaihi al-akhar. Wa kana qat'iyyaini aw zanniyaini. Dua tu benda yang sama, tapi yang ni am, yang ni khusus, tapi dia kalau dia akan bercanggah antara satu sama lain. Dua-dua tu adalah qat'i ataupun dua-dua itulah zanni. Fa innal jumhur kama bayan yukhassisun al-amil akhas minhu. Jumhur biasa je. Ikut kaedah iaitu am itu akan ditaksiskan. Fa ya'maluna bil akhas bima dalla alaih. Mereka akan pakai yang khas. Wa ya'maluna bil a'am fima wara'a dzalika kama taqaddam fil amsal sabiqah. Kalau tak boleh mereka akan pakai am juga. Amal Hanafiyah fa yahkumu bit ta'arud hina idzan baina dalilaini fil qadr alladhi dalla 'alaihi al-akhas litasawihi ma fi dilalah wa in yaqulu innal akhas idza jaa'a ba'da al-a'am min ghairi tarakhin kana mukhassisan lahu wa mubayyinan kama taqaddam wa in tarakha anhu kana nasikhan lil a'am bima dalla 'alaihi al-akhas kama asharna ila dzalika fima madha. Kaedah di sisi Hanafi pula lain.
Iaitu kalau khos tu datang selepas ada am. Min ghairi tarakhin, dengan tidak ada tempoh. Maknanya dia tak ada senggang masa. Ada khos, ada am. Terus. Ada am, ada khos terus. Maka itu dikira mukhassisan. Tapi kalau sekiranya yang khos itu datang kemudian, ada gap antara am dan khos, maka yang khos itu dikira menasahkan. Bukan mentaksiskan, menasahkan yang am. Tapi syarat dia sama. Qat'i dengan qat'i, zonni dengan zonni. Kalau am itu qat'i, datang khos zonni, tak boleh nak taksis. Jelas tak? Okey. فإن لم يعلم ذلك يعمل بالراجح منهما فإن لم يرجح أحدهما على الآخر تساقط فلم يعمل بواحد منهما فيما دل على الأخص. Ini Hanafiyah lagi. Dia kata kalau tak tahu yang mana satu lebih dulu, maka dia akan tarjih. Cari yang mana lebih rajih. فإن لم يرجح أحدهما على الآخر, kalau tak boleh nak tarjih. Dua-dua tu kuat belaka. Tasaqat, dua-dua tu tak dipakai. Tidak diamalkan, fala yu'mal biwahid minhuma fi ma dalla 'ala al-akhas, maka tak boleh nak pakai. Okay, kita tengok contoh dia. Awalan 'an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma saqatis sama' wal 'uyun aw kana athariyan al-ushur wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushur. Okey. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, ni tentang zakat ya. Kalau tanaman itu disiram oleh as-sama'. Apa benda as-sama' tu? Isyraf. Fi ma saqatis sama'. Kalau tanaman itu disiram oleh langit. Apa maksud langit tu? Hujan Hujan. Langit mana boleh siram? Mestilah hujan yang turun dari langit. Okay. Wal uyun, disiram oleh mata. Orang tu menangis kot. Uyun tu ialah mata air lah ya. Bukan air mata, mata air. Beza ke? Air mata dengan mata air? Beza kan? Au kana asariyan, Asarian ni mana air yang memang mengalir kat situ, dia tak perlu ada usaha dia. Okey. Al-ushur, kena keluar zakatnya ialah ushur. Apa makna ushur? Apa makna ushur? Aizat, ushur tu apa makna ushur? 1/10. 1/10. Pandailah Aizat ni. 1/3 macam mana lah Aizat? 1/3. Sulus. Sulus. Okey. 1/7? Subuh. Subuh. Kita dah belajar dah dua seni yang ni. Kan? Betul tak? Anda dah ajar yang ni kan dulu? Okey, Muhammad. Yes, 1/20 berapa? 1/20. Wah. Kalau 1/10 usyur. 1/20? 20 isyruna. Jadi macam mana nak buat 1/20? Wallahualam Ustaz. Ahmad Daniel. 20 ila isyrun. Kita nak kata bukan 20, 1/20. Kalau 1/10, 10 asyarah jadi usyur. Kalau isyruna jadi macam mana pula? Ke usyurun ke? Tak ada, usyurun. Usyurun ke? Usyurun ke apa ni? Macam mana? Okay, tapi bunyi pelik sikit lah.
Macam mana Jad? Jad mesti tahunya. Enteng saja. Jad. 1/20. Ustaz ada bagi tahu hari tu Ustaz. Dah boleh tahu dah pun. Apa dia? Ada dekat sambungan hadis tu ada Ustaz. Nusful usyur. Naam. Nisful usyur. Nisful usyur. Separuh daripada 1/10. Berapa Ahmad Daniel? Separuh daripada 1/10. 1/10. 1/10 Ustaz. 1/10 separuh daripada dia. 10 1/20. 1/20. Jadi sebab tu jadi nisful usyur. Nisful usyur rawahu jamaah illa musliman. Okey, jadi zakat ni kalau siraman tanaman tu bukan daripada usaha orang yang bertanam, maka kena keluar 1/10. Tapi kalau air tu perlu dia suqya bin nadhi ni dia kena gali lubang, buat tu kemudian buat kinci air ke untuk alirkan air. Dia ada usaha dia sendiri untuk sampaikan air kepada pokok tu. Maka dia kena keluar 1/20. Kuranglah sikit sebab memandangkan usaha dia dah dibuat dah. Yang mudah dia kena banyaklah sikit keluar. Okey, jelas Tetapi hadis tu umum. Hadis tu kata kalau siraman kepada pokok itu bukan daripada usaha dia, maka kena keluar 1/10. Kalau daripada usaha dia sendiri, keluar 1/20. Okey. Tiba-tiba datang hadis yang lebih khusus, iaitu laisa fi maduna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin sadaqah. Hadis ni kata kalaulah hasil tanaman itu tak sampai 5 gantang, sama ada tamar ataupun bijirin, tak kena zakat. Sedangkan hadis pertama tadi kata kalau usaha dia untuk siram maka 1/20. Kalau bukan daripada usaha dia itu 1/20. Tiba-tiba datang kata kalau tak cukup 5 gantang tak payah keluar zakat. Okey. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Nasa'i. Fal awwalu 'amun yadullu ala wujubi sadaqah fil qalil wal kasir. Okey, kalau ikut yang hadis pertama tu umum. Tak kira lah sikit banyak hasil 1/10, 1/20. Dia itu am. Wasani akhassu minhu wa huwa yadullu ala adami wujubiha fi ma duna khamsati awsaq. Okey. Okay, kamu jangan ingat gantang ni bahasa kita lah mudah, tapi kamu kenal tak gantang apa benda? Kenal tak gantang? Pernah tengok tak gantang? Pernah? Tak pernah? Gantang. Sini siapa orang Perak Ada tak? Ada? Cuba pergi kat Bukit Gantang. Jumpa tak kat sana? Okay. Gantang ni dia satu ukuran untuk sukat. Bawah pada gantang, dan ni Melayu punya, tapi dia tak sama dengan gantang Arab. Kita panggil gantang, orang Arab tak panggil lah gantang bahasa kita. Okey, orang Arab dia panggil ada sok. Sok dia panggil. Dia ada mud. Sok tu gantang dah. Atas pada gantang lagi ni, dia tu wasaq. Besar lagi. Okey.
Jom kita tengok sekejap. Okey, ni saya share dengan kamu pada generasi baru yang tak pernah kenal ni. Yang ni, sukatan. Okey, kalau kat Terengganu memang dulu saya masa kecil dulu biasa ni sebab kami sukat ni, sukat beras. Gantang ni besar. Okey. Ini cupak. Cupak kecil sikit. 4 cupak, 1 gantang. Bawah pada cupak leng. Leng ni dia 2 leng 1 cupak. Okey, dia macam apa ni kalau kita juga macam kilogram, gram macam tu lah. Kalau timbang. Ini sukatan ni. 1 gantang, 1 cupak, 1 leng. Cuma kat Terengganu ada 1 lagi bawah pada leng. Siapa tahu? Bawah pada leng. Kat Terengganu ada gantang, cupak, leng. Ada yang kecil lagi. Siapa tahu? Kat Terengganu ada 1 lagi orang panggil cetong. Kalau orang biasa dengar Ustaz Azhar Idrus, dia kata darat cetong. Apa makna darat cetong? Makna memang teruk benar lah orang tu. Sebab darat ni maknanya tak larat. Cetong tu benda kecil tak larat nak akad. Hak kecil macam tu pun makna teruk benar orang ni. Darat cetong dia ni. Okey. Cetong tu dalam bahasa Terengganu makna dia ni lah yang put susu tu. Susu pekat manis tu. Itulah dia panggil cetong. Dulu orang guna untuk buat sukat juga tu. Cetong. Okey, inilah gambarnya. Okay. Dia macam-macam lah ya bentuk dia. Tapi yang masyhur sebenarnya sekarang ni kopi gantang. Itu lebih masyhur lagi daripada gantang. Kopi gantang lagi masyhur. Kau tak pernah tengok kopi gantang? Minum tak? Anda taklah peminat kopi sangat, tapi kalau dekat common room kat iCall tu memang adalah kopi gantang orang bawa. Rasalah juga. Okey, itu gantang. Jadi kalau kurang daripada 5 ausuk. Kita tengok ausuk ni macam mana. Okey, kita stop di sini. Kita cari. Wasak. Wasim.
Okey, kena carilah berapa qada, banyak mana lima ausuk tu. Lima khamsa ausuk, ni dia kata satu wasak, wal wasku kailun miqdaruhu situna sa'an. Dia kata wasak ini ialah satu jenis sukatan yang kodanya ialah 60 cupok. 60 cupok ke 60 gantang. Bahasa kita tak tahulah makna bahasa Arab tu. Itu makna bukanlah 5 gantang kecil macam tu, tak. Dia lebih kurang ada 60 gantang. Tapi ukurannya bukan kita lah, ukuran yang tepat dia lah. Mana kalau lah tak cukup, tak kena bayar zakat lagi. ذهب الجمهور إلى تخصيص الحديث الأول بالثاني فلم يروا وجوب الصدقة فيما دون 5 أوسق. Jumhur kata dia taksis lah. Hadis pertama am, hadis kedua khas. Jadi taksis. Maknanya kalau hasil tu tak cukup 5 ausuk, tak kena zakat. Walaupun hadis pertama tu kata kena zakat sebab umum. Tapi hadis kedua kata tak cukup, tak kena, jadi dia taksiskan yang am. Wa huwa ra'yu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa qala al-Hanafiyyah al-asarani fi quwwatin wahidatin wa lam ya'lam iqtiranuha fahuma lidzalika muta'aridan wa yurajjah al-'am wa al-athar al-awwal li'annahu ashhar min ath-thani wa li'anna ihtiyat fi wujub az-zakah fi kulli ma kharaja min al-ard qalilan wa katsiran tabri'atan lizimmah wa zalika min awjuh at-tarjih wa li'anna fil 'amal bihi maslahah lil masakin wa dhalika wajhun akhar at-tarjih wa 'amal bil 'am lidzalika wa aujabu az-zakah fi al-qalil wal katsir wa huwa ra'y Ibn Abbas wa Zaid ibn Ali wan Nakhai. Hanafiyah dia tak pakai hadis tu. Dia pakai yang am. Kenapa? Maksudnya ikut Hanafiyah, asal keluar hasil je zakat. Tak kira lah sikit banyak ke, zakat belaka. Mesti kena bayar berdasarkan usyur ke nisful usyur. Mesti. Kenapa? Dia kata dua hadis itu, hadis pertama dengan hadis kedua tu, dia kata dari segi kekuatannya sama. Maknanya dua-dua tu sahih belaka. Jadi hadis tu kedua, kalau kita tak tepik, kedua-duanya bercanggah. Yang ni kata kena, yang ni kata tak kena. Nampak tak? Hadis yang pertama tu kata kena, hadis yang kedua kata tak kena. Tak sampai, tak cukup 5, tak kena. Jadi mana bercanggah. Okey. Jadi mereka pun tarjih yang umum. Sebab apabila dah bercanggah antara dua tu sama kuat, mereka akan tarjih. Mereka akan pilih salah satu. Jadi apabila mereka pilih salah satu, mereka pilih yang hadis pertama, iaitu hadis a'am. Kenapa? Apa hujah dia tarjih? Dia kata li'annahu ashhar minas sani. Hadis kedua tu dari segi masyhur hadis pertama lagi. Itu pertama cara dia tarjih. Yang kedua kerana ihtiyat. Ihtiyat, lebih berhati-hati. Mana daripada tak keluar, baik keluar. Kan wajib juga kan? Tiba-tiba tak keluar. Jadi baik keluar dia kata. Itu kedua cara dia tarjih. Melepaskan zimmah, melepaskan tanggungjawab. Okay. Yang ketiga, kalau beramal dengan hadis pertama, dia kata ada masalah untuk orang miskin. Betul tak? Masalah untuk orang miskin, mana orang miskin pun dapat juga. Kalau pakai hadis kedua, orang miskin tak dapat lah. Sebab tak keluar zakat. Tak cukup. 5 usuk. Wa dzalika wajhun akhar tarjih. Itu cara tarjih lagi. Fa'amalu bil a'am. Fa'amilu bil a'am lidzalika wa aujabu zakah fil qalil wal katsir wa huwa ra'y Ibn Abbas wa Zaid ibn Ali wan Nakhai. Nampak tak cara macam mana khilaf berlaku?
Okey. Apa lagi? Okey, cukuplah tajuk tu sebagai contoh, beberapa contoh kita ambil. Bersambung lagi. Ikhtilaf al-fuqaha fi fahmi asali bin nusus. Muka surat 142. Zamrin ni tak Zamrin? Zamrin mawjud? Lupa dah kat Zamrin tu. Saya cakap Melayu je. Kalau Zamrin tak ada, tak apa. Mudah sikit. Zamrin mawjud? Ghair mawjud. Okey. Sekarang ni ialah ikhtilafuqa fi fahmi asalib an-nusus. Nak memahami uslub. Uslub. Uslub ni nak terjemah apa dalam bahasa Melayu? Gaya bahasa kot. Gaya. Mungkinlah gaya bahasa. Jadi apabila uslub itu difahami berlainan, uslub tu datang berlainan, tarakib dia. Okay? Tarkib dia. Tarkib susunan bahasa tu. Maka dia tu akan menimbulkan salah faham dari segi orang ni faham ni, orang ni faham macam ni. Apabila faham berlainan, maka natijahnya hukum akan keluar berlainan. Contoh kita ambil Dilalatun nas ala mafhumihi al-mukhalif. Mafhum mukhalafah. Pernah belajar dalam usul? Mafhum mukhalafah. Apa maksud mafhum mukhalif ni? Yuradu bidzalika dilalatun nas ala subuti naqidil hukmil mantuq bihi bima sakata anhu nas wa lam yadhkurhu. Iaitu kita menetapkan hukum berlainan daripada apa yang disebut oleh nas, hukum yang bertentangan dengannya. Okey. Hukum yang bertentangan dengannya. Itu kita panggil hukum yang di sebaliknya. Lalu kita kata macam ni. Contohlah, kita contoh. Orang yang pakai kopiah boleh masuk dalam kelas saya. Apa maksudnya? Mantuk dia ialah orang yang pakai kopiah boleh masuk kelas saya. Sebaliknya, mafhum mukhalafah dia, siapa tak pakai kopiah? Maksudnya? Kena left. Kena left. Sila left sekarang. Itu mafhum mukhalafah dia. Mana yang di sebaliknya. Okey. Wa qad zakara ba'd al-usuliyyin lidzalika 6 ahwalin walakin as-sahih annaha 4 faqat. Okey, dalam masalah mafhum mukhalif ni dia ada 4 lah, secara ringkasnya kita kata ada 4 keadaan. Ihdahuma tu wazalika bina'an intiqas halain. Dia berdasarkan pada dua keadaan. Ada tiga okey. Wazalika bina'an ala intiqas halaini. Dia ada 4 tapi berdasarkan pada 2 keadaan. Ihdahuma dilalatu mantuqul ismi awil laqab ala nafi hukmil mazkur amma adahu. Iaitu mafhum laqab.
atau mantuk tu ialah isim ataupun laqab. Okey. Isim ataupun laqab. Isim ni nama, laqab ni gelaran. Okey. Contoh isim ialah Abu contohnya. Nama dia Abu. Pak Abu. Laqab dia? Laqab dia apa? Laqab dia ialah postman. Kalau orang panggil Pak Abu saja orang tak kenal sebab ramai Pak Abu dalam kampung tu. Orang kata Pak Abu postman. Oh, kenal. Sebab dia seorang je ada. Laqab dia. Okey. Yang pertama yang tu ialah termasuk lism al-laqam ala nafi hukmil mazkur amma adahu idh sahih annahu la dilalah ala dhalik. Yang sahihnya dia tak ada dilalah itu kalau sekiranya nama ataupun laqab. Di anna isbat hukm li syai' la yadullu ala nafi an ghairi kama huwa zahir. Wa man nasabu ila ahli dhahir min khilafi dhalika bina'an ala ma dhahabu ila min alam isbat riba fi ghairi ma nassa alayh. Contohnya al-dhahab wal-dhahab al-fiddah bil-fiddah ila idh qalu la riba fi al-aruz wal-zurrah wal-zabib wa nahwiha mimma lam yuzkar fil hadis. Wa ma dhahabu ilayhi aidan min wujubil ghusli min al-ma' faqad la min ghairi iltiqat al-khitanain qal al-ma' min al-ma' wa laysa maradduhu indahum dilalatul hadisain al-nafi hukm al-mazkur bima amma sakata anhu wal mardu anna ahli adh-dhahir inma ya'mul bil mantuq faqat amma ma sakata an syari' fa al-ibahah al-asliyah وعلى ذلك لا يثبتون الربا في غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث ولا يوجبون الغسل عند التقاء الختانين بناء على الإباحة الأصلية أو بناء على أنه لا واجب عندهم بدون نص يدل على الوجوب. Okey. Ya beginilah ya. Yang pertama kita kata mantuk tu ialah isim ataupun laqab. Mantuk tu adalah isim ataupun laqab. Jadi yang pendapat yang sahih dia tidak mempunyai dilalah yang sebaliknya. Dia tidak memberi hukum yang mana mafhum mukhalafah tu tak pakai. Contohnya Nabi SAW sebut az-zahab biz-zahab wal-fiddah bil-fiddah wal-burru bil-burr at-tamar bil-tamar al-burru bil-burr wal الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر apa lagi satu lagi? Milh bil milh. Ada 6 benda yang Nabi sebut kan. Jadi adakah apabila Nabi sebut 6 itu memberi faham bahawa selain daripada 6 itu tidak berlaku riba? Okey. Mantuk dia isim. Zahab, fiddah, tamar, bur, syair, milh. Itu mantuk dia. Yang disebut ialah benda tu. Adakah menunjukkan bahawa selain yang daripada yang disebut itu tidak mempunyai hukum seperti itu? Itu maksudnya. Pendapat yang sahih kata tidak. Bukan begitu. Maksudnya tidak semestinya apabila disebut 6 tu sahaja. Sebab jumhur dia pakai dilalah mafhum mukhalif dia pakai. Okey. Zahiriyah dia pakai mantuk, dia tak pakai mafhum. Dia tak pakai mafhum. Zahiriyah. Jadi ikut Zahiriyah barang ribawi 6 tu je lah. Barang ribawi 6 tu saja. Okey. Jadi zaman sekarang pun ada juga orang berfaham begini. Dia kata duit kertas tu tak ada apa kata. Tak berlaku riba dalam duit kertas sebab tak ada hadis. Kalau berlaku pun mesti kena dinar dia kata. Kena pakai dinar baru betul dia kata.
Okey, kita pakai dinar baru betul. Jadi kalau duit kertas ni tak ada riba dia tu. Oh, mudah je tu. Bolehlah bagi hutang kat orang 1,000 suruh bayar 2,000. Tak ada riba. Okey. Jadi zahiriyah macam tu. Iaitu 6 tu 6 tu saja. Tapi dari segi okey. Yang kedua, dilalatul hasr ala intifa' al-mahsur an ghairi ma husira fi subuti naqidi. Wa misal zalim marahu Usamah bin min anna Rasulullah qala innamal riba fin nasi'ah. Okey. Itu dalam masalah mahsur, dilalatul mahsur. Mahsur ni ada contohnya yang dibataskan innama. Hanya senya. Bila kita kata innama, adakah akan menafikan yang sebaliknya? Contoh dia kata, Nabi kata innamar riba fin nasi'ah. Hanya riba itu pada bertangguh. Nasi'ah ni bertangguh. Jadi ada yang pakai zahiriyah, pakailah yang ni sebab dia tak pakai mafhum, dia pakai mantuk. Bertangguh sahaja yang riba. Kalau tak bertangguh, tak ada riba. Boleh faham tak? Bertangguh saja yang riba. Tak bertangguh tak riba. Tidak semestinya. Riba tu ada dua kan? Ada riba nasi'ah, ada riba al-fadl. Bukan nasi'ah saja. Jadi, yang kedua ialah dilalatul hasri. Apakah itu menunjukkan kepada mafhum mukhalif ataupun tidak? Contoh, innamar riba fin nasi'ah. Adakah kena pakai mafhum mukhalif, iaitu kalau bukan nasi'ah tak ada riba? إذ يرى كثير من الفقهاء, kita ambil yang syufa'ah tak payahlah. إذ يرى كثير من الشفعاء أن ذلك يدل على نفي الربا في غير النسيئة وعلى أن ربا الفضل ليس بحرام. Okey. Sebab apabila Nabi kata innamar riba fi nasi'ah, dia kata riba al-fadl tak haram lah. Dia pakai mantuk. Riba al-fadl macam ni. Contoh kita tukar. Saya ada duit RM10. Saya nak tukar dengan awak duit RM20 sebab duit RM20 awak ni duit lama, saya duit baru bank negara baru keluar saya tukar. Jadi awak pun tertarik. Boleh tak kita tukar? Okey, awak bagi RM10 awak baru tu, saya bagi RM20 yang duit lama. Itu fadl sebab dia tak ada nasiah, dia tak ada bertangguh di situ. Tapi dia fadl. Berlebihan. Duit sama duit. Boleh tak? Saya duit baru RM10. Baru hari ni bank negara keluar. Cantik sangat. Awak pun tertarik. Okey. Awak minta, saya tak bagilah sebab tak saya buat lagi duit tu. Tapi awak kata tak apalah, saya bayar RM20. Saya kata okeylah RM20. Riba ke tak situ? Riba ke tak? Riba. Macam dirham bidirhamain, dinar bidinaraini, samalah. Tetapi kalau orang pakai hadis innamar riba fin nasi'ah, riba hanya berlaku pada kalau bertangguh. Ni tak bertangguh, okey boleh lah. Jadi kita pakai mafhum mukhalafah. Mafhum kita pakai mafhum. Yang tadi kita tak pakai mafhum, yang pertama tadi. Kalau nama semata-mata, nama ataupun laqab, dia tidak, kita tak pakai mafhum. Yang kedua ni kita pakai mafhum. Mana yang pertama tadi apabila Rasulullah sebut barang ni, benda ni tidak menunjukkan yang sebaliknya bukan mempunyai hukum yang sama. Okey? Sanihima, okey, yang nanti kita ada perbincangan lah ya dalam masalah ni. Walakin okey, wa ala anna riba al-fadl laysa biharam
Wa dzalika ra'a ra'yun ruwiya an Ibn Abbas wa Ibn Umar kama annahu yadullu ala anna syuf'an. Okey, tak apalah ni. Okey. Yang kata innama riba fil fil nasi'ah diriwayatkan bahawa ini pendapat Ibn Abbas dan Ibn Umar. Diriwayatkan saja, tapi kalau kita baca betul-betul bahawa Ibn Abbas sendiri sebenarnya dia menarik balik pendapat ini. Walakin al-jumhur yadhhabuna ila tahrim an-naw'ain, riba an-nasi'ah wa riba al-fadl. Di hadis Abi Sa'id al-Khudri, la tabi'u dhahab bi-dhahab illa mislan bi mislin. Wala tashuffu ba'daha 'ala ba'din, wala tabi'u al-wariq bil-wariq illa mislan bi mislin, wala tashuffu ba'daha 'ala ba'din, wala tabi'u ghaiban binajizin, muttafaqun alaih. Ini tak riba ya. Jangan tukar emas dengan emas, melainkan mislam bi mislin. Sama timbangan dia. Mislam bi mislin. Wala tashuffu ba'daha 'ala ba'din. Jangan lebihkan salah satu. Kalau tukar emas dengan emas, jangan lebihkan salah satu. Mesti sama. 1 gram, kalau nak tukar, 1 gram juga. Tak boleh 1 gram, yang ni 1.5 gram. Walaupun, kenapa orang-orang nak bertukar emas? Tahu tak kenapa? Kalau berlakulah, dia nak tukar emas dengan emas. Kenapa orang tu bertukar? Sebab apa? Sebabnya, kalau orang nak tukar beras dengan beras, kenapa orang bertukar? Jenis Tahu tak kenapa orang bertukar? Sebab? jenis beras. Jenis beras tu berlainan. Okey, kalau orang kampung dulu kan, yang ni tanam beras jenis lain, yang ni tanam beras jenis lain, padi jenis lain. Okey. Yang ni ada beras basmati. Kamu makan tak beras basmati? Okey. Yang satu lagi beras lori mati. Yang ni basmati, yang tu lori mati. Okey, lain jenis tu. Okey. Jadi dia pun nak bertukar lah, nak rasa sedap ke yang lori mati ni. Jadi dia bertukar. Itu sebab bertukar. Sama juga dengan bas, dengan emas. Okey. Sama juga dengan emas. Kenapa orang bertukar? Sebab jenis lain lah. Yang ni emas 10, yang ni emas 9. Kan? Bertukar. Ada emas lain ke? Emas apa? Yang 3 di berapa? 926. Orang perempuan mesti tahu. Apa nama emas tu? 9 berapa? 916? 916. Ha? 916. 916. Lain-lain tu. 916. Ni mesti pemilik emas ni. 916. Orang bertukar sebab lain jenis. Okay. Tapi walau macam mana pun, negara yang paling banyak emas Indonesia lah. Paling banyak. Betul. Apa khabar nak anda? Khabar emas? Emas saja. Bukan begitu, Mas. Asyik emas ni. Memang banyak semua emas kat Indonesia ni. Okey. Jadi kena apa ni, emas dengan emas. Kau nak bertukar kena samalah. Kalau kat Malaysia yang ada banyaknya warga emas. Itu memang banyak juga tu. Warga emas. Ya sungguh. Dah lewat dah cakap. Kau cakap lah awal-awal. Tapi apa-apa terima kasih lah. Okay, saya dah rekod ni . Kenapa tak cakap awal-awal ni ? Tak boleh harap kamu ni.
Okey. Perak dengan perak pun sama. Nabi kata apa? Wala tashufu ba'daha ala ba'd. Jangan lebihkan satu dari yang lain. Mana kalau sama tahu timbang sama-sama. Kalau sukat sama-sama. Tak boleh. Wala tashufu ba'daha. Kemudian yang last tu Nabi kata apa? Wala tabi'u ghaiban binajizin. Jangan kamu jual yang ghaib dengan yang sekarang. Jangan bertukar ghaib dengan najis. Ghaib ni maknanya okey, ni emas saya. Awak nantilah besok saya bagi emas saya. Itu ghaib nama dia. Yang saya nak bagi sekarang tu najis. Tak boleh awak tukar macam tu. Yang itu dipanggil nasiah. Kalau lebih tu itu nama dia fadl. Jadi dalam hadis ni dua-dua ada. Fadl dengan nasiah dua-dua tak boleh. Okay, tiba-tiba ada satu hadis innamar riba fin nasi'ah. Riba tu hanya pada nasi'ah. Adakah maksudnya fadlu bukan riba? Jadi macam mana? Yara jumhur lidzalika anna hadis Usamah mansukhun bi hadis Abi Sa'id wa anna al-hasr fihi idafi lidilalah ala annahu a'zamu jirman wa akbaru isman. Jumhur kata hadis yang innamar riba fin nasi'ah itu sudah mansukh dengan hadis la tabi'u zahab bil zahab tu. Okey, sudah masuk hadis tu. Tapi kenapa hadis tu berkata la innamar riba fin nasi'ah? Dia banyak uslub-uslub dalam bahasa Arab begitu ialah untuk menunjukkan kepada kebiasaan. Kebiasaan ataupun yang paling teruk, kita kata. Innamar riba fin nasi'ah itu menunjukkan bahawa maksudnya innamar riba fin nasi'ah maksudnya ialah riba yang paling teruk. Riba nasi'ah. Itu maksudnya. Bukan yang menunjukkan bahawa riba hanyalah ada pada nasi'ah. Okey. Habis dah kita situ, kita ambil keadaan-keadaan dia sebab kita kata tadi ada 4 kan. Al-ula, As-saniyah, As-salisah. Okey. Ada tiga keadaan kan kita sebut tadi. Ada 4 keadaan, dia kita ambil satu-satu Contoh yang dia al-ula dilalatu mafhum sifah. Adakah apabila ada sifat dia akan memberi kepada mafhum mukhalafah. Sifat. Contohnya wa hiya dilalatun nas ala subuti naqidul hukmil muqayyad bi wasfin liman tafa'an min an zalikal wasf. Contohnya mafhum sifat. Adakah apabila disebut sifat maka dia menunjukkan pada hukum yang sebaliknya kepada yang tidak mempunyai sifat tersebut. Contoh, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat dzalika liman khasiyal anata minkum. Okey. Sesiapa yang tidak mampu di kalangan kamu dari segi kemampuan dia tak mampu untuk berkahwin dengan muhsanatul mu'minat, wanita merdeka yang mukminat. Ada zaman Nabi tu ada orang yang tak mampu nak kahwin dengan wanita merdeka. Pasal apa? Ialah belanja besar sikit orang merdeka. Jadi famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Maka kahwinlah dengan hamba perempuan yang mukminat, fatayatikum al-mu'minat. Zalika liman khasyal anata minkum. Itu kepada orang yang takut anak takut berzina lah. Wasfu kullu man
kullun min wusifa kullun min al-muhsanat wal fatayat fil ayat bil mu'minat. Fadalla dhalika bimantuqi ala hilli at-tazawwuj bil fatayat al-mu'minat inda adami طول المحصنة المؤمنة وعلى عدم الفتيات الكافرات عند ذلك بالمفهوم مخالف. Okey. Jadi kalau tak mampu, kahwinlah dengan hamba yang mukminah. Mantuk dia ialah tak mampu kahwin dengan perempuan yang merdeka yang mukminah, kahwinlah dengan perempuan hamba yang mukminah. Kalau tak mampu. Jadi mafhum mukhalif dia, okey, hamba yang kafirah tak boleh. Nampak tak? Tak boleh kahwin. Dia lah kata ni. Nampak tak? Mukhalif dia yang sebaliknya. Kama dalla kadzalik mafhum mukhalif ala anna tulul muhsanah al-kitabiyah laysa katulul muhsanah mu'minah fala yamna' min tazawwuj fatayatil mu'minat. Wallahu yaqul wala amatun mu'minatun khairum musyrikatin walau a'jabakum. Wa ila hadha dhahaba Malik fa'ajar dilalah taqib wasfi fi al-mawdi'aini. Begitu juga mukhalif dia juga menunjukkan kepada berkahwin dengan wanita muhsanah mukminah tidak sama dengan muhsanah kitabiah. Dia tak sama. Fala yamna min tazawwuj al-fatayatil mu'minat. Wallahu wala amatun. Maknanya lebih baik kahwin dengan amah mukminah daripada kitabiah. Wa khalafa fi dhalika Syafi'i fa dhahaba ila anna al-wasf fi al-mawdi' al-awwal jara ala hasb al-'adah wal ka'in wal ghalib al-'adah anna raghabat an-nas innama tattajihu ila hara'ir al-mu'minat la ila al-hara'ir kitabiyat. Fala yakun al-amru bil wasf fi al-mawdi' al-awwal at-taqid bi khilafi al-mawdi' al-thani wa ala dhalika dhahaba ila anna tul al-hurrah al-kitabiyah yamna' min tazawwuj al-amah al-mu'minah kama yamna' minhu tul al-hurrah al-mu'minah tajannuban lil-irqaq al-dhurriyyah. Dhalika ra'yuhu wa in amkana an yuqal fil mawdi' al-thani ma qala fil mawdi' al-awwal. Okey. Kalau ikut mafhum mukhalif wa ila hadha dhahaba Malik fa ajal ila taqbil wasfi fil mawdu'ain. Maksudnya kalau Syafi'i wa khalafa fi dhalika Syafi'i fa dhahaba ila an al-wasf fil wad' al-awwal jara ala hasbil 'adah wal ka'id. Idil 'adah anna rabbun nas innama tattajih il hara'ir al-mu'minat la ila hara'ir al-kitabiyat. Okey, cerita tentang wanita yang merdeka kitabiyah dengan mukminah. Sekarang ni ada dua wasfun. Satu ialah fatayat al-mu'minat. Okey. Fatayat al-mu'minat. Apabila disebut kalau tak mampu berkahwin dengan wanita harair, wanita merdeka yang muhsanah, maka berkahwinlah dengan wanita hamba amah muhsanah, amah yang mukminah. Nampak tu? Itu mafhum dia, mantuk dia. Mafhum tu kita ada dua situ. Siapa tak mampu berkahwin dengan wanita yang merdeka, boleh kahwin, hendaklah dia kahwin dengan hamba perempuan yang mukminah. Kalau tak mampu. Jadi mafhum mukhalafah dia, mafhum dia sebaliknya, tak boleh kahwin dengan perempuan tidak boleh kahwin dengan hamba kafirah. Okey? Tak boleh kahwin dengan hamba kafirah. Itu mafhum mukhalafah dia, betul? Nampak sekarang satu? Okey. Yang kedua, tidak boleh kahwin dengan mafhum mukhalafah dia,
tak boleh kahwin dengan merdeka kitabiah. Sebab dia kata mukminah, perempuan yang merdeka, perempuan yang hamba yang mukminah. Jadi mafhum situ ada dua, mafhum mukhalafah dia. Satu, tak boleh kahwin dengan ammah kafirah. Yang kedua, tidak boleh kahwin dengan hurrah kitabiyah. Nampak tak? Mafhum dia. Mafhum di sebaliknya. Bukan mantuk ni. Mafhum di sebaliknya. Okey. Jadi ikut Malik, dia ikut Imam Malik, kalau sekiranya dia mampu kalau dia mampu dia mampu untuk berkahwin dengan muhsanah kitabiyah. Okey. Tidaklah menghalang daripada dia berkahwin dengan fatayat mukminah. Sebab orang nak kahwin kan dia ambil yang hurrah dulu. Okey, kitabiyah pun hurrah. Okey, jadi ikut mazhab Malik, kalau sekalipun dia mampu untuk berkahwin dengan hurrah kitabiyah, dia boleh juga berkahwin, tidak menghalang dia untuk berkahwin dengan ammah mukminah. Jelas itu? Itu mazhab Imam Malik. Wa khalafa fi dhalika asy-Syafi'i fa dhahaba ila anna al-wasfa fil mawdi' al-awwal jara ala hasabil 'adah wal ka'in wal ghalib. Idil 'adah anna rabatun nas innama tattaji' ila al-hara'ir al-mu'minat la ila al-hara'ir al-kitabiyat. Okay. Jadi kalau ayat yang pertama, dia ada dua mukhalif, ada dua mafhum mukhalafah dia. Yang pertama, okey, sekejap ya. Okey. Jadi satu muhsanah mukminat. Okey. Mafhum mukhalafah dia ialah muhsanah kitabiyah. Kemudian fatayat mukminah. Mafhum mukhalafah dia ialah fatayat kafirah. Boleh ya? Ada dua situ. Okey. Jadi kalau ikut Imam Malik, kalau dia ada kemampuan untuk berkahwin dengan wanita kitabiyah yang hurrah, sekalipun tidaklah menghalang dia daripada berkahwin dengan wanita ammah mukminah. Okey. Jadi tiga tu kan, hurrah mukminah, hurrah kitabiyah, ammah mukminah. Kalau dia tak mampu hurrah mukminah,
Okey, dia ada pilihan untuk hurrah kitabiah. Tapi di sana ada amah mukminah. Jadi kata Imam Malik, walaupun dia mampu kepada hurrah kitabiah, tidaklah menghalang dia berkahwin dengan amah mukminah. Jadi mahu mukhalafah dia amah kafirah tak boleh. Amah kafirah tak boleh. Wa khalafa fi dzaka syafa dhahaba ila anna al-wasfa fil mawdi' al-awwal jara ala hasabil 'ada wal ka'in wal ghalib idil 'ada anna raghbatan nas inma tattaji ila hara'il mu'minat la ila hara'il kitabiyah. Falam yakun al-murad bil wasf fil mawdi' al-awwal at-taqid bi khilafi fil mawdi' al-thani. Jadi kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i, fala yamna min tazawwuj al-fatayat al-mu'minat. Okey. Kata Imam Syafi'i, yang pertama itu muhsanat al-mu'minat. Okey. Faman la mesti min qawl ayyan ki hal muhsanat al-mu'minat. Sifat di sini dia kata sifat ni bukanlah taqyid. Sifat itu bukan taqyid. Itu sifat itu ialah menunjukkan kepada ghalib saja. Menunjukkan kebiasaan, iaitu orang kalau nak kahwin, orang Islam mesti dia akan cari mukminat dulu. Dia tak akan pergi kepada kitabiah dulu. Kebiasaannya begitu. Jadi dia kata falam yakun al-murad bil wasf fil mawdi' al-awwal at-taqyid. Jadi maksudnya tidaklah menunjukkan kepada yang wasful awal itu taqyid. Maksudnya dia boleh berkahwin dengan wanita mukminah ataupun boleh kahwin dengan wanita kitabiah yang hurrah. Tidak semestinya mukminah. Okey. Wa ala dhalika dhahaba idza amana wa fil wad al-awwal atau bi khilaf fil wad. Tetapi berlainan dengan tempat kedua iaitu amah. Berlainan dengan tempat kedua iaitu amah. Amah kedua, amah ni kata sifat mukminah itu taqyid. Okey. Amah mukminah itu taqyid. Wa ala dhalika dhahaba ila anna tawli al-hurra al-kitabiyah yamna' min at-tazawwuj al-amah al-mu'minah. Jadi berdasarkan kepada ni, maka kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau dia mampu berkahwin dengan hurrah kitabiyah, dihalang daripada berkahwin dengan hurrah mukminah. Nampak tak setakat ni? Kenapa? Jadi sebab dia tajannubam li irqaqiz zurriyah. Kerana nak menghalang zuriat dia jadi menjadi hamba. Sebab kalau dia kahwin dengan hamba orang, anak kepada hamba, anak kepada perempuan itu akan menjadi hamba. Jelas tak? Maksudnya terbalik dengan Imam Malik tadi lah Ustaz. Ini maqalah fil mawdi' al-awwal. Wattafaq al-Malik wa Syafi'i ila anna al-ayah tadullu bi mafhumiha al-mukhalif ala adami hilli tazawwuj amal kitabiyyah mutlaqan li makanil wasf ad-dal ala taqid al-fatayat bil mu'minat. Tapi apabila disebut fatayat al-mu'minat, mana itu adalah taqyid yang dipakai kepada mafhum mukhalafah, iaitu kalau amah mukminah, maknanya amah kitabiah tak boleh, tak masuk. Apa lagi amah musyrikah? Musyrikah memanglah, musyrikah memang ada dalil lain bahawa mana-mana musyrik memang tak boleh dikahwini. Itu dah ada memang nas terang. Sekarang ni boleh berkahwin dengan kitabiah. Jadi kitabiah tu yang dimasukkan ialah hurrah. Amah kitabiah tak boleh. Jelas tak? Okey.
Kenapa? Kerana ada ayat lah wa yu'addi yuzalika ta'ala fi surah Al-Maidah fi bayan halil kitab wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Muhsanat tu maksudnya lah yang baik, yang merdeka. Okey. Wa khalafa, kita ambil yang mukhalif pula, iaitu Hanafiyah. Wa khalafa fi dhalika al-Hanafiyah li'annahum la yaqulun biladatil mafhum as-sifah ala syai' min zalika. Fa ajazu tazawwuja al-amah sawa kan kitabiyah am muslimah wa sawa kan dhalika inda tulil hurrah am inda adami tuliha wa lidzalika al-ummu qawli ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa wa qul ta'ahillu lakum ma wara'a dhalikum walakinnahum lam yujizu nikah al-amah 'ala al-hurrah lin-nahyi an zalika wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam la tankihul amah 'ala al-hurrah. Hanafiyah, biasalah kalau kita dalam mazhab-mazhab ni biasa Hanafiyah ni dia lain sikit. Hanafiyah dia kata mereka tak pakai mafhum sifah. Maka apabila tak pakai mafhum sifah, maka boleh berkahwin pada mazhab mereka amah kitabiyah ataupun amah muslimah. Sebab sifat mukminah ni, ayang kihal muhsanatul mukminah ni, dia tak pakai. Mukminat tak pakai. Dia tak pakai mafhum itu. Mafhum sifah dia panggil. Kalau kita pakai mafhum sifah, maksudnya ialah kalau bukan mukminah tak boleh. Jadi bagi dia, boleh. Amah kitabiah pun boleh. Sebab dia tak pakai mafhum sifah. Mukminat tu kan sifat. Jadi amah muslimah boleh, amah kitabiah pun boleh. Sama ada tulil hurra am inda adam tuliha. Okey. Sama ada dia mampu ataupun tidak mampu berkahwin dengan orang merdeka. Mazhab jumhur tak boleh. Kalau merdeka kena merdeka dulu, amah tak boleh. Hanafi kata tak apa. Kalau mampu merdeka sekalipun tetap dia boleh kahwin dengan hamba. Kenapa? Kerana ayat umumnya tu fankihu ma tabalakum minan nisa. Kemudian wa uhilla lakum ma wara'a zalikum. Rahim itu semua boleh kahwin. Walakinnahum lam yujizu nikah al-amah 'ala al-hurrah. Tapi nikah al-amah 'ala al-hurrah memang tak boleh. Apa maksud nikahul amah 'ala al-hurrah? Nabi tahu tak apa makna dia? Nikahul amah 'ala al-hurrah. Tak tahu Ustaz. Tak tahu Jad, apa makna Jad? Jad lagi dah Jad. Jad pergi mana? Ya Ustaz, ada. Ada ada. Okey. Apa makna nikahul amah 'ala al-hurrah? Hanafi larang ni. Tak boleh dia kata nikahul amah 'ala al-hurrah, tak boleh. Sekali lagi Ustaz, apa dia? Hanafi kata tidak boleh nikahul amah 'ala al-hurrah. Dikauli sallallahu alaihi wasallam la tankihul amata 'ala al-hurrah. Apa maksud dia? Maksudnya kalau apa yang saya faham, maknanya kalau ada pilihan antara hurrah dan hamba, so kita kena pilih al-hurrah. Tak boleh utamakan amah. Betul ke? Tak. Tak kena dengan Hanafiyah ni. Hanafiyah kata kalau dia mampu untuk berkahwin dengan orang merdeka, dia tetap boleh kahwin dengan orang hamba. Boleh juga, tak ada masalah dia kata. Sebab dalilnya fankihu ma tabalakum minan nisa. Tapi kalau nikah al-amah 'ala al-hurrah tak boleh. Sebab Nabi larang. Nikah al-amah 'ala al-hurrah ni macam ni, dia dah ada isteri pertama dia merdeka. Isteri dia. Kemudian nak kahwin seorang lagi, nak kahwin hamba pula. Itu tak boleh. Nikah al-amah 'ala al-hurrah. Faham Ustaz? Contoh lain contoh lain mudah sikit. Yang ni kita dah pernah belajar ni. Wa min amsila zalika qaulu ta'ala fil muharramat. Wanita yang diharamkan berkahwin. Antara wanita yang diharamkan berkahwin adalah wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna.
Di mana ada mafhum sifat di situ? Okey. Wa qad zahaba ahli zahir ila anna at-tahrim masyrutun bi an takuna ar-rabibah fi hujri man tazawwaja bi ummiha. Fa idza lam takun fi hujrihi wa faraqa ummaha walau ba'da ad-dukhul biha kanat lahu halalan. Wa qala ghairuhum laysa hadha al-wasfu lit-taqyid bal li bayan al-amr al-ghalib. Wa hukmu ar-rabibah idza lam takun fil hujri maskutun anhu. واستدلوا عليه بدليل آخر دل على تحريمها مثل قول تعالى لزوجاته لا تعرضن علي بناتكم دون أن يشترط في ذلك بأن يكون في حجره. Okey. Contohnya ialah mafhum sifat warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Pakai ke tak mafhum sifat di sini? Dalam masalah ni pakai tak mafhum sifat? Di antara wanita yang haram dikahwini ialah anak rabaib ni, anak kepada isteri. Okay. Anak perempuan kepada isteri yang tinggal bersama kamu. Yang isteri tu kamu dah dukhul. Jelas tak? Kita seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu ada anak perempuan, anak dara. Okay. Dia pun berkahwin dengan perempuan tu, akad nikah. Boleh tak dia kahwin dengan anak dia? Tengok, okey. Tengok dulu, tak boleh. Sebab Allah dah buat satu wasfun sini, allati dakhaltum bihinna. Okey. Isteri yang kamu tak dukhul. Bermakna kalau dia hanya akad nikah tapi tak berlaku dukhul, dia pun ceraikan isteri tu. Okey. Maka anak perempuan tu dia boleh kahwin. Kan dah belajar kan benda tu kan? Dia boleh kahwin, anak perempuan tu. Sebab ibu dia belum didukhul. Tapi kalau ibu dia didukhul, maka anak perempuan tu haram. Jelas kan? Cuma ada satu lagi wasfun di sini. Allati fi hujurikum. Okey. Dia tak kata warabaibukum min nisaikum. Dia tak kata warabaibukum min nisaikum. Anak tiri, anak isteri kamu. Dia tak kata macam tu. Dia kata warabaikumul lati fi hujurikum. Anak isteri kamu yang tinggal bersama kamu. Ahli zahir, dia pakai taqyid itu. Fi hujurikum. Dia pakai. Jadi dia kata, kalau anak tu tinggal bersama kamu, maka haram berkahwin dengan dia. Okey. Dia kahwin dengan seorang perempuan. Biasa perempuan tu ada anak perempuan seorang. Biasalah, kalau dia kahwin dengan perempuan, anak dara dia akan duduk sekali dengan mak dia lah. Betul tak? Anak perempuan dia akan duduk sekali dengan mak dia. Dia kahwin dengan mak dia, maknanya dia akan duduk sekali lah satu rumah lah dengan mak dia, dengan bapa tiri dia tu. Biasalah benda tu. Okey. Tapi Allah SWT buat taklid. Fi hujurikum. Jadi ahli zahir kata, kalau perempuan tu tinggal bersama mak dan bapa tiri dia satu rumah, maka kalau dia cerai mak dia, haram kahwin dengan anak. Tapi kalau anak dara tu dia pelajar UIA, dia tak duduk rumah, dia duduk kat hostel, mahalah Sofia contohnya. Dan dia tak balik. Tiba-tiba mak dia diceraikan lepas kahwin tu. Masa kahwin tu pun dia tak balik sebab PKP.
Tiba-tiba diceraikan dan dia tak duduk di rumah bersama dengan tu. Dia ikut zahir, ayah atau ayah tiri boleh kahwin dengan dia. Sebab Quran kata fi hujurikum, anak tiri kamu yang tinggal bersama kamu. Dia pakai. Tapi jumhur tak pakai. Jumhur tak pakai taqyid itu. Sifat itu dia tak pakai. Kenapa ikut jumhur itu ialah dia hanyalah berdasarkan kepada kebiasaan. Adah. Biasanya anak tu akan tinggal bersama mak dia lah. Jadi oleh kerana itu adalah kebiasaan, maka tidak diambil kira sebagai itu mafhum sifah. Okey. Jadi jumhur tak pakai. Dia kata waqala ghairuhum, yani jumhur laisa hadzal wasfu li taqyid bal li bayanil amril ghalib. Bukan untuk jadi taqyid, tetapi untuk menunjukkan kepada kebiasaan ghalib. Wa hukmu rabibah idza lam takun fil hujri maskutun anhu. Okey. Hukum rabibah ni anak tiri lah. Kalau berdasarkan pada ayat ni maskutun anhu, tidak disebut dalam ayat ni apa hukum. Sebab dia mafhum itu tidak dipakai. Tapi dia ada dalil lain bahawa haram berkahwin. Walaupun anak itu tidak tinggal bersama ibu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isteri dia, la ta'ridan arada ya'rud. La ta'ridanna alayya banatakum. Nabi kata kat isteri-isteri dia, jangan kamu tawarkan kepada aku anak-anak perempuan kamu. Kan Nabi kan dia boleh berkahwin ramai. Jadi ada antara isteri dia ada anak dara mungkin. Jadi Nabi pun katalah, anak kamu jangan tawarkan pada aku. Duna an yastarid fi dhalika bi an yakunna fi hujrihi. Nabi tak syaratkan adakah anak tu tinggal bersama dia ataupun tidak. Okey, itu habislah yang bahagian pertama. Jadi itu kena faham juga, saya pun dah terangkan dulu bahawa kena bagi juga kefahaman kepada masyarakat yang tentang wanita yang ada anak tiri ni. Sebab kadang-kadang dia orang silap faham. Dia faham apabila mak dia kahwin dengan seorang lelaki, maka orang lelaki itu dah jadi mahram dia dah. Contohnya lepas mak dia akad nikah, dah kabul, ijab kabul, anak perempuan ni pun pergi cium tangan suami kepada ibu dia. Boleh tak begitu? Tak boleh. Sebab dengan akad belum haram lagi. Dia haram dengan dukhul. Tapi masyarakat itu tak faham kan. Dah berkahwin dah, dia pun pergilah salam. Ada perlu ayah tiri dia ni berkahwin dengan mak dia. Belum lagi. Bila dia boleh? Pagi esok boleh pagi esok. Tapi pagi esok kena tanya mak dulu. Okey tak mak? Mana tadi? Mak kata okey. Baru boleh. Tiba-tiba kod lah mak kata, Allah, malam tadi lampu merah. Tak boleh lagi. Kena tunggu lampu hijau dulu. Baru jadi mahram. Tidak tak. Dia mudah-mudah salam cium bersama. Lepas akad. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kedatangan kamu ambil kan?